tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi Mat Library digunakan khusus untuk menggunakan function-function di dalamnya yang mengandungi function untuk pengiraan matematik yang kompleks, yang menggunakan decimal places, power, square root, hypotenuse, log, sin, cosine, tangent dan sebagainya. Dan juga hari ini kita akan belajar tentang flowchart. Flowchart. Ada example of engineering problem. Kita terus kita tengok pada satu contoh soalan matematik ataupun engineering. Write a C program. Ini adalah contoh soalan yang akan ditanya dalam test ataupun dalam quiz. Saya akan buat soalan, dia akan bermula macam ni. Arahan dia, tulis satu C program. Untuk buat apa? Awak kena faham objektif coding ataupun objektif kod tersebut. Jadi bila awak faham apa yang awak nak kena dapat, awak boleh tahu apa yang awak kena buat. Sama juga macam dalam kehidupan ni, awak nak hidup, awak kena ada matlamat hidup. Awak nak apa daripada dalam kehidupan awak. So kalau awak tak tahu lagi apa matlamat hidup, saya minta awak untuk makanlah coklat tersebut. Makan. Jangan lupa baca bismillah. Kalau tak tahu lagi tujuan hidup, so carilah tujuan hidup tersebut. Barulah awak tahu macam mana nak buat apa setiap hari. So sama juga dengan program kod, kita kena tahu apa tujuan kod tu dibuat, barulah kita tahu macam mana nak dapatkan hasil yang kita mahukan. So dalam case ini, C program code that allow user to input a circle radius. Ingat radius, and then display the value of area of the circle. So kita nak cari luas bulatan dengan hanya user memasukkan radius. So kita masukkan radius, kod ni akan keluarkan luas. Please utilize constant macros to define pi equal to 31415 and also use the math library. So equation untuk area of circles, rasanya semua orang ingat pi r square. Tak ada masalah. So kita tengok contoh kod yang sebenarnya kita telah buat pun semalam. So kita ada header, standard input dan mat library, and then we have the constant macros, where we define the constant pi is 3.1415. And then we have the main function. Here we declare two different variables. One is radius and another one is area. So both variables doesn't have any value initially. Tak ada sebarang value, kosong sahaja. And the data type for the variable is float. Maksudnya dia boleh handle decimal places. Then we have the printf to display this word or this sentence, enter circle radius equal \n. So basically we are going to have the active cursor will be at the next line, and then we have the scanf where we are going to wait for the user to input the value for variable radius. Kat sini user akan masukkan apa-apa nilai lah, 10, and then tekan enter contoh. And then we have the calculation of variable area is equal to pi, which is the constant 31415, times power. So we are using a function POW, power, where this function is only available in the mat library. Power radius 2, power radius 2. And then we have the printf, area of the circle is %.4f area. So this is the example code that basically we had done yesterday. So the next question is to understand how does this program flow from the start to the end. Macam mana dia bermula dan macam mana dia berakhir, macam mana dia punya aliran dia tu. Apa yang dia buat dulu, kemudian yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Jadi kita boleh mewakili ataupun kita boleh melukis satu carta alih atau bahasa Inggeris dia flowchart untuk mewakili proses coding tersebut.
Basically code tu adalah satu proses. Kod yang kita tulis tu adalah satu proses untuk mendapatkan input dan menunjukkan output. Kod tu adalah sebenarnya satu proses. Sama juga macam awak belajar dekat universiti ni, okay, kehidupan awak sebenarnya adalah satu proses. Kalau awak fail, kalau awak berjaya, awak dapat CGPA tinggi, awak dapat markah rendah test, itu semua adalah satu proses untuk awak hidup dan untuk awak tahu macam mana nak hidup dengan lebih baik akan datang. So flowchart adalah basically flowchart daripada nama dia sendiri pun kita dah tahu dia adalah diagram yang represent proses ataupun langkah-langkah sesuatu program. Dan flowchart ni diwakili dalam bentuk shapes yang tertentulah. Kita ada beberapa shapes, kita ada beberapa bentuk dan kita ada anak panah, arrows. Flowcharts are used in analyzing and designing a process before C program code is written. So ada dua cara sebelum kita menulis sebarang kod, ada dua cara untuk kita dapatkan bayangan macam mana kod tersebut perlu berjalan, perlu prosesnya berjalan. Cara yang pertama kita dah buat dalam lecture yang pertama, yang mana kita gunakan pseudocode. Pseudocode tu maksudnya kita tulis dalam bentuk esei. Okey, mula-mula angkat tangan, kemudian pegang cawan, kemudian angkat jug, kemudian tuang air. Lepas tuang air, angkat cawan yang dah penuh air, lepas tu minum. Kita tulis dalam bentuk esei. Dalam bentuk esei. Awak dah buat dalam lecture 1 quiz yang hari tu saya minta awak untuk tulis pseudocode untuk mengarahkan robot menuang air ke dalam cawan. Okay. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan flowchart. Okay, dengan menggunakan flowchart ni kita dapat bayangkan macam mana dia bermula daripada atas, kemudian dia mengalir ke bawah sampai dia habis, the end. Okey, jadi ini adalah antara contoh simbol yang digunakan dalam flowchart. Kalau awak buka Microsoft Word, okay, simbol-simbol ni sebenarnya boleh didapati dengan mudah di bahagian insert shape. Okey, di bahagian insert shape, awak ada satu section, ke atasnya ada lines, rectangle, basic shape, block arrow, equation shape. Kita ada satu shape yang khas untuk flowchart, ada group yang khas untuk flowchart. Jadi group ni, kalau kita gunakan shape dalam group flowchart ni, okey, dia akan lebih memudahkan untuk melukis sebarang flowchart. Okey, jadi bentuk-bentuk yang biasa kita gunakan adalah arrow, okay, to represent the flow line daripada A ke B, okay, arah anak panah daripada A ke B, okay, and then we have the terminal for representing the stop and start, okay, the stop and the start or the start and the end. Okay, terminal biasanya kita letak di permulaan dan di akhir coding kita, di akhir flowchart kita. And then we have this what we call this trapezium, right? Okay, we have this trapezium. Okay, where itu ke trapezium? Saya pun tak confident dalam nama dia. Trapezoid. Nama lebih tepat dia sebenarnya adalah parallelogram. Nama lain parallelogram ni tak ada. Tak apalah, kita panggil dia sekimpas selari lah. Parallelogram, okay, yang mana bentuk dia macam ni lah, parallel. Setiap dua sisi dia adalah parallel untuk mewakili sebarang proses input dan output. Jadi input ni maksudnya kita menggunakan scanf. Kita input, masukkan nombor 10, masukkan berat, masukkan apa lagi contoh kita dah buat, masukkan berat elektron kita dah buat, masukkan umur, masukkan nama, okay, semua tu adalah input menggunakan function scanf. And then we have the output. For output operation, maksudnya kita menggunakan function printf. Okay, printf. So kedua-duanya akan menggunakan simbol parallelogram ni. Okay. And then we have the square, rectangle.
okay, to represent the processing process, okay, processing used for arithmetic operation and data manipulation. Maksudnya sebarang coding yang melibatkan arithmetic operation, contohnya kita buat A sama dengan B tambah C. Okay, so itu adalah satu proses. Jadi kita boleh represent dengan bentuk rectangle. And then we have we have the diamond shape. Diamond ni adalah untuk mewakili decision. Yang mana decision ni untuk mewakili operation yang mana kita ada dua alternatif ataupun lebih. Biasanya ada dua lah, true ataupun false. Kalau dia true, dia akan ke bawah. Kalau dia false, dia akan ke kanan ataupun ke kiri. Mana-mana lah. Okay. Okay, so ini adalah simbol yang biasa kita gunakan. Okay, dan kalau kita buka semula Microsoft Word tadi, okay, kita boleh nampak kat shape. Saya harap semua orang nampak ni. Okay, boleh pergi pada insert, shapes, flowchart. Bentuk yang pertama tadi terminal bentuk ni. Okay. So flowchart ni bila kita lukis apa nama warna ataupun fill dia tak kisah warna apa pun. Okay. Awak boleh ubah, tapi kalau nak kekal dengan warna biru macam ni tak apa. Jadi untuk memudahkan awak melihat, saya rasa saya pakai warna hitam putih saja. Okay, dan untuk setiap flowchart kita boleh klik kanan dan kita boleh add text. Jadi ini adalah flowchart yang pertama, start. This is the terminal, start. And basically kita boleh copy. Kita adakan satu lagi stop. So kita ada start dan kita ada stop. Ini yang dimasukkan dengan terminal tadi. Kemudian kita ada bentuk apa lagi tadi? Kita ada bentuk parallelogram. Okay, bentuk parallelogram. Kemudian kita ada bentuk rectangle. Okay, bentuk rectangle. Okay, dan kemudian satu lagi kita gunakan, kita juga ada bentuk, kita ada bentuk diamond. Okay, mudah lukis pakai Microsoft Word je. Kalau kelas fizikal mungkin awak akan lukis menggunakan tangan. Okay. Kemudian sebenarnya kita boleh insert juga shapes. Kita boleh insert arrow. Sepatutnya kita boleh buat arrow dia secara automatik. Tak connected pula arrow dia ni. Okay, kita boleh tambah tak apa. Effect shapes outline. Okay, tambah arrow untuk mewakili proses dia. Patutnya arrow dia ni dia boleh connected dengan flowchart ni. Edit point. Okay, tak apa. Okay, kita kembali kepada kita punya slide. So sekarang program yang sama. Okay, kita nak kena lukis flowchart. Write a C program code that allow user to input a circle radius. Okay, so, program yang sama macam tadi. User masukkan radius, code akan kira area of circle menggunakan pi 31415. So basically kita akan dapat flowchart seperti ini.
Okay, kita ada terminal pertama start, kemudian arrow menunjukkan dia mengalir ke line yang kedua. Define constant, hashtag define pi 31415. And then kita ada main function. Dalam kod kita ada main function, tapi kita tak perlu tulis semua dalam kod kita dalam ni, sebab kita dah faham main function tu memang wajib ada pada setiap program. Header hashtag di apa, header include dengan hashtag include standard input output stdio dan mat library juga benda yang wajib ada pada setiap program, jadi kita tak perlu masukkan dalam kita punya flowchart. Yang kita perlu masukkan adalah benda-benda yang berbeza pada setiap kali kita buat kod. Salah satunya yang pertama ni kita masukkan constant. Okay, kita gunakan rectangle untuk mewakili proses, so definition ataupun declaration adalah satu proses. Define pi, kemudian kita declare variable, ada dua variable, float dan area. Okay, and then kita masukkan parallelogram yang mana ini mewakili output dan input. Okay, output ni kita gunakan printf tadi. Kita nak kod tu tanya kepada user, enter circle radius, and then input, user akan masukkan nilai radius. Okay, and then we have the arithmetic operation. So ini pun satu operation juga. We have the calculation for area equal to pi times power radius 2, okay, ataupun pi r square. And then kod ni mengalir lagi ke bawah. Output area of the circle is, okay, dia akan display area of the circle, and then dia akan habis, return 0. Okay, kita boleh tengok balik kita punya coding, betul tak? Okay, kita masukkan define pi, kita declare variable, kita ada output, kita ada input, kita ada pengiraan area, and then kita ada output printf, and then kita habis, return 0. Habis lah. Jadi sangat mudah buat flowchart, sangat mudah. Okay, so ada soalan sebelum kita bergerak ke task 1? Ya. Ini ada yang mau masuk tak? Sorry. InsyaAllah tak ada. Mau masuk Okay. Siapa yang baru masuk boleh tengok lab notes untuk flowchart. Basically saya baru saja selesai terangkan tentang flowchart. Flowchart ni macam mudah, kita lukis-lukis, kemudian kita tulis apa dalam tu. Okay, apa yang penting dalam tu. Okay, jadi saya ada sediakan juga Padlet untuk hari ini. Kalau siapa yang ada soalan nak tanya, kalau ada error dekat coding masing-masing, boleh gunakan Padlet ni untuk bertanya. Jangan lupa untuk tulis nama dan juga ID macam biasa. Okay, jadi untuk task yang pertama, okay, kita diminta soalan dia adalah untuk melukis. Yang pertama untuk melukis flowchart, dan yang kedua untuk menulis C program yang akan menyelesaikan quadratic equation seperti berikut. Harap semua orang ingat lagi quadratic equation kita belajar dalam matematik. Semua ambil matematik kan? Ingat, baru belajar semalam. Baru belajar ambil calculus tak silap saya? Tak. Bukan Belum masuk kelas lagi. Okay, so ada belajar quadratic equation, bagus. So ada 3 soalan, ada 3 equation yang berbeza. Equation yang pertama, the solution ataupun value of the x only has one real root. Rasanya semua orang ingat lagi kot apa yang dimasukkan dengan real root, apa yang dimasukkan dengan so kalau kita ada graph, kalau dia ada one real root, maksudnya dia hanya menyentuh paksi x sama dengan kosong. Okey, ketika y sama dengan kosong, nilai x ada satu sahaja.
So ni one real root. Okay, tapi kalau dia menyentuh pasti X pada dua point yang berbeza, so kita akan dapat two real root. Okay, two real roots and distinct. Basically ni sebenarnya dalam matematik kita namakan dia ada dua real tapi dia sama, kedua-duanya sama. Jadi kita namakan satu real je lah. Tapi hakikatnya dalam matematik sebenarnya dia ada dua dia ada dua. Yang ketiga adalah dia tak ada real roots tapi dia ada imaginary. Imaginary, okay. Imaginary ni adalah maksudnya dia mempunyai nilai I ataupun punca negatif 1. Okay, so the tip is to use x equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, where ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, is equal to 0. Maksudnya nilai y sama dengan kosong lah. Okay, nilai y sama dengan kosong. Kat sini kosong. Kosong, kosong. Dia pun kosong. Okay. So kita ada A, B, C. So saya nak awak mula dengan membuat satu file CDE. Buat satu file CDE. Okay, awak boleh namakan file tersebut. Boleh save nama skated horizon. Okay, then namakan sebagai task 1a.c. 1a.c. Untuk equation yang pertama. Untuk equation yang pertama, okay, jadi awak hanya perlu salin sahaja task 1a ni. Okay, untuk task 1a ni saya bagi jawapan terus. Saya bagi jawapan terus Okay, salin sahaja daripada header, main function, float a, b, c, float in square root x1 dan x2. Kemudian kita ada calculation in square root x1, x2. Kemudian kita print f, return 0. Okay, sekarang saya nak semua orang untuk salin coding ni dan cuba run. Adakah anda akan dapat jawapan ataupun tidak untuk nilai x1 dan x2 ni. Saya bagi dalam masa 5 minit boleh? 10, 5. Sebab ni salin je okay, 5 minit, 10 minit lah, 10 minit boleh lama Okay, cuba task 1A. So sambil salin coding ni, masa yang sama cuba untuk fahamkan bagaimana kod ni flow daripada awal, daripada atas ni header ni tak ada main. Okay, kita start dari sini lah. Okay, daripada float declaration sampai habis ke printf. Okay, cuba fahamkan macam mana dia proses dia berjalan. Okay, semua orang tengah buat ke? Macam mana saya nak cuba check? Macam mana saya nak check semua orang tengah buat ke tak? Sure. Yang Ya saya. macam mana arrow atas tu? Apa dia? Bergema. Arrow atas tu. Nak cari. Ada shift 6, shift 6. Oh. Okey. Oh, nak cari tu. Yes, tanda power ni dekat button 6 button 6. Shift 6. Mana lagi button lain? Tak ada. Okey. So untuk saya kena check juga kot. Saya nak dekat atas ni awak masukkan komen dengan menulis nama masing-masing. Awak tambah satu lagi slash, tulis nama dan nombor ID. Contohlah Okay, nama dan nombor ID.
Kemudian lepas siap, saya nak awak upload dekat Padlet tu. Boleh tak screenshot dan upload di Padlet? Untuk screenshot senang saja, awak boleh gunakan key shortcut key Window Shift S. So awak akan dapat satu screenshot. Boleh rectangular snip. Awak boleh snip awak punya gambar dan dia akan keluar. Ini keluar kat mana ni? Dia akan keluar dan awak boleh save gambar tersebut dan upload dekat Padlet. Saya nak tengok semua orang dah siap ataupun belum. Picture. Awak boleh upload. Okey, macam saya buat kat sini. Okey, saya upload kat sini Nampak. Lagi berapa minit ni? Saya cakap berapa tadi? Lagi 4 minit. Okey, Quratul Ain. Okey, boleh run. Dapat 1.5, 1.5. Okey. So, sepatutnya awak akan dapat nilai yang sama untuk X1 dan X2. Okey, dapat nilai yang sama walaupun X1 tu dia tambah, X2 ni tolak. Tapi sepatutnya awak akan dapat, kedua-duanya akan dapat nilai yang sama. Okey, baru seorang siap. Okey, Quratul Ain kalau dah siap awak boleh cuba tengok task yang kedua, task 1B. Boleh cuba buat task 1B dulu. Boleh buka lab notes daripada Kalab untuk tengok task 1B. Kalau saya buka sekarang ni takut yang lain tak boleh nak ni. Okey. Task 1B sama cuma ditukar equation ditukar equation. Satu Padlet hanya boleh letak satu gambar je, tak silap saya. Jadi untuk task yang kedua awak boleh buat Padlet yang berasingan. Siapa semua? Nampak baru ada Belum. seorang je.
Siapa yang baru masuk, awak boleh gunakan link Padlet ni untuk share screenshot task 1A awak. Sorry doktor, nak tanya macam mana nak screenshot doktor? Apa dia? Nak screenshot untuk send dekat Padlet. Nak screenshot, awak boleh guna shortcut key shift, button shift, button window dan button S, tekan serentak. Ataupun awak boleh pergi dekat Windows awak. Okay, macam laki saya ni, kalau awak nak pergi kat window, saya kena keluar sekejap. Pergi kat window, kemudian snip and sketch. Kalau awak menggunakan Windows 10 lah. Kalau awak menggunakan window yang sebelum ni, mungkin nama dia adalah snipping tool. Dia adik-beradik lah, sama je. Okay, kalau awak klik snip and sketch, dia akan keluar window seperti ni. Okay, dia pun ada ajar juga, press window logo key plus shift plus S to snip what's on your screen. So awak boleh klik new dan awak boleh screenshot mana-mana saja yang awak nak. Okay, screenshot, kemudian awak boleh save. Okay, save dekat mana yang senang awak jumpa. Okay, katakan awak save sebagai pictures. Okay, awak boleh save. Kemudian dekat Padlet, okay, dekat Padlet ni boleh, contohnya nama saya tadi task 1A. Mana task 1A saya? Okay, ni. Contohnya Padlet saya ni, saya nak edit. Okay, saya boleh klik upload. Kemudian awak boleh ambil pick file. Ini gambar-gambar yang dah ada dalam Padlet yang lama. So picture, ambil tadi folder yang sama, picture, test, open. So dia akan upload. Dan semua orang boleh tengok lah. Saya boleh tengok dan kawan-kawan yang lain boleh tengok. Mana saya pergi tadi? Dah hilang lah. Ni, okay. So ini tadi screenshot yang saya telah share. Okay. Sir, saya lambat sikit. Saya terdelete semua. Terdelete semua. Okay, pastikan amalan untuk selalu tekan Ctrl S Ctrl S ataupun klik button disket ni. Setiap kali kita menulis apa-apa coding ataupun kita selesai buat satu ayat, contohnya saya dah tulis hashtag include dio.h. Okay. Akan keluar lambang bintang dekat sini, maksudnya kita tak pernah save lagi. Jadi kita tekan sahaja Ctrl S, dia akan hilang. Ataupun kita gunakan button disket yang ada di sini. Button disket yang ada di sini. Okay, sekarang ni lambang bintang keluar juga, maksudnya kita tak pernah save lagi. Kita klik saja button disket. Okay, dia akan save.
menggunakan nama file yang sama. Jadi kalau awak tulis panjang-panjang tapi terlupa nak save, kemudian komputer crash ke, blackout rumah ke, blackout rumah komputer pakai bateri kan, tak apa. Ataupun software ni tiba-tiba tertutup ke, ataupun tiba-tiba kucing datang pijak keyboard dan sebagainya. Untuk mengelakkan sebarang penyesalan di hari kemudian, eloklah Ctrl S dengan lebih kerap. Okey, saya kembali pada tadi shift. Doktor, Ya saya. test 1B nak letak kat mana? Task 1B awak letak Padlet juga, tapi satu post ni awak boleh letak satu gambar je. Jadi awak buat satu lagi post, tulis nama dan ID, tapi tulis bawah tu tulis task 1B macam saya buat. Saya buat ni. Macam saya buat ni, ada satu ni. So basically semua orang akan ada 3 lah sekurang-kurangnya. Task 1A, Task 1B dan Task 1C. Okay, sekarang ni saya nak tengok Task 1A dulu. Siapa yang dah siap boleh upload. Siapa yang dah upload boleh cuba proceed kepada Task 1B. Hampir sama, yang berbeza hanyalah Task 1B ni yang berbeza dia adalah pada equation dia. Equation. Ashrad ni yang mana satu lah? Arsyad kan? Ada orang nama Ashrad. Ashraf Zofran sir. Okey. Kemal belum lagi, Irfan belum lagi. Sir, task 1B nak tengok kat mana sir? Kalam Apa dia? Task 1B tengok dekat kalam Task 1B awak boleh tengok dekat kalam, dekat lab notes, lab 3. Okay, tapi kalau semua orang dah siap, saya akan tunjukkan Task 1B pula. Saya tengok semua dah siap belum ni. Hilman belum lagi. Okey, Quratul Ain tadi dah selesai, boleh. Native 4. Apa nama ni, siapa punya ni? Haikal nilai B awak lain Orang lain semua guna B sama dengan 12. Dalam saya punya ni pun tulis B sama dengan 12. Awak buat B sama dengan 14. Jadi jawapan awak dapat lain lah. Ini equation lain lah maksudnya. Negatif 4. Okay, boleh betulkan. Amirul Akif 1.5 betul. Amirul Izzal tak dapat apa ni, the roots are negatif 0, 3. Maksudnya ada problem tu. Negatif 4, 12. Okey, C awak tulis 0, patutnya C tu 9. Sebab tu awak tak dapat nilai Hantar balik hantar balik, betulkan dan letak balik. Okey. Lagi siapa ni? Oh, laju. Ashraf Zafran 1.5, okey. Sepatutnya awak akan dapat output dia adalah the roots are 1.5, 0, 0, 0, 0, 0, ada 6 titik perpuluhan, and 1.5, 6 titik perpuluhan. Doktor dah data tukar. Tukar Okey, so semua dah siap task 1A. Saya harap semua dah jawab Saya tak dapat nak check semua satu-satu. Kejap Okey, doktor, kejap. saya tengah Ya? saya tengah send dekat Padlet. Kejap. Okey. Siapa tu? Ada baru masuk Faris.
Berarti sudah. Yang 1.5 okey. Aziz punya ada salah sikit the roots are 1.5 and NF. Ada keluar NF tu. Kenapa ada NF? Sebab apa tu? Cuba tengok balik dekat printf awak yang line yang terakhir, line bukan, dekat line nombor 16. Line 16 printf the roots are, ada something wrong dekat situ. So betulkan Aziz 186. 20186. Qawim okey. Zaim okey. Ilman ada error. Negatif 412. Okey, kat mana error tu? Awak tengok dekat line 7. Line 7 Hilman. Saya harap awak jumpa INT ejaan tu. Check betul-betul. Okey. Sekejap lagi lambat. Negatif 414. Umi upload gambar lain. Okey, saya rasa semua dah okey. Yang saya dah beritahu tadi ada error tu, betulkan. Okey, kita pergi pada task 1B. Task 1B kita nak solve equation yang kedua, equation yang ni. 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 5. Which has two real and distinct root. So graph dia macam ni lah, lebih kurang. Okay, so this time you have to try by your own. Okay, we have a different equation. Okay, but basically the content is the same. Okay, kita akan declare variable. Kita akan buat pengiraan untuk nilai x1 dan x2, kemudian kita akan display. Tinggal lagi apa yang berbeza dengan task 1A tadi, awak kena ubah sendirilah. Awak kena ubah sendiri. Awak kena cuba cari dan ubah sendiri apa yang berbeza. Okey, siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap boleh upload dekat Padlet juga, tapi awak letak dekat bawah nama awak task 1B. Saya tengok. Yang tadi semua task 1A So yang atas-atas ni tinggal task 1B. Urfan dah siap task 1B. 9 negatif 11. 2 negatif 11, 5. Okey, Urfan punya okey, dapat 5 dan 0.5. Madaban task 1B okey. So untuk task 1B mudah je. Okey, apa yang awak perlu buat, awak just buka satu file baru. Okey, ataupun klik gambar ni. Kemudian awak copy saja task 1A tadi. Okey, copy saja task 1A, Ctrl C and then Ctrl V pada task 1B. Okey, dan awak hanya perlu ubah, apa yang awak hanya perlu ubah adalah awak hanya perlu ubah nilai float bagi variable A, B dan C. So kalau dalam task 1A tadi nilai A dia adalah negatif 4. Untuk task 1B nilai A dia adalah 2. Kemudian nilai B dia adalah negatif 11 dan nilai C adalah 5.
So ini daripada equation kita tadi lah, 2x square minus 11x plus 5. And then the rest are the same. Okay, we still have the same float in square root x1 and x2. Okay, apa fungsi in square root di sini? Okay, apa fungsi dia? Fungsi in square root ni kalau kita tengok, dia hanyalah untuk mewakili equation B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay. B kuasa 2 tolak 4 AC. Jadi equation ni, okay, kita boleh simplekan lah. Maksudnya kalau tadi untuk equation, untuk solution x1 dan x2, kalau ikutkan kita tulis x sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Betul Jadi dalam kes ni B kuasa 2 tolak 4 AC ni kita gantikan dengan in square root. Okay. So equation dia akan jadi lebih mudah. Kita akan jadi negatif B tambah tolak in square root of the in square root divided by 2A. Okay, dan dalam kes dalam matematik kita tahu kalau nilai B kuasa 2 tolak 4 AC ni, kita tahu kalau B kuasa 2 tolak 4 AC, kalau dia dapat sama dengan kosong, maksudnya dia ada satu real root. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia positif, dia ada dua real root. Kalau dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya dia negatif, dia ada imaginary roots. Okay. Ini matematik. Okay, harap ni semua orang dapat task 1B. Okay, sepatutnya anda akan dapat jawapan dia. The roots are 5 for the value of x1 and 0.5 the value of x2. Okay, dengan syarat awak guna tambah tolak lah. x1 ni awak guna tambah, x2 awak guna tolak. Okay. Now, the hardest part ataupun part yang susah sedikit, sebelum kita pergi kepada task 1C, okay, task 1C yang ada imaginary, first sekali saya nak awak lukis flowchart untuk task 1A tadi. Lukis flowchart untuk task 1A. So cara nak lukis flowchart saya dah tunjuk tadi, awak boleh buka Microsoft Word. Okay. Kemudian awak ada start terminal. Okay, start macam biasa. Okay, kemudian kita ada apa? Kita ada hashtag define, tak ada kan? Jadi kita boleh terus kepada declaration of float. Okay, declaration of float ni sepatutnya pakai bentuk apa? Parallelogram ataupun rectangle? Patutnya guna rectangle Okay. So kita boleh add text, klik kanan, add text. Kemudian kita tulislah apa nama. Awak boleh copy daripada program awak ataupun awak boleh tulis semula. Copy lagi laju lah sebenarnya. Declare apa? Declare float sama dengan A. Sir, task 1.b saya tak boleh nak run, sir. Ya? Task 1.b saya tak boleh nak run. Task 1B tak boleh run. Awak punya yang mana satu dah share tak?
Tak share lagi. Okay, cuba share recap Padlet, saya tengok apa yang error. Ada keluar error warna kuning ke? Ke just tak boleh run? Tak boleh run je. Kalau tak boleh run tu sama ada awak tak save lagi ataupun awak save sebagai file yang lain, awak tak save sebagai .c. Sekejap, nak tengok balik. Pastikan semua file hujung dia ada .c. Okay, saya sementara tunggu. Macam ni nak tulis kat kotak lah. Macam mana tulis dalam kotak, bila awak dah add kotak tu, okay, awak klik pada kotak tu, dia akan keluar apa nama, tanda ni. Awak boleh klik kanan, add text. Okay, thank you. Okay, so tadi kita dah buat kotak yang pertama. Yang lain ni kita letak tepi dulu bawah. Patutnya dia boleh link terus ni. Okay, tak apa. Float A sama dengan negatif 4. Yang ni awak boleh copy paste saja daripada awak punya coding B sama dengan 12. Sebab saya tak ada coding dia, negatif 9. Lepas tu kita ada juga in square root. Okay, kita boleh himpunkan sekali sebab kedua-duanya adalah float. In square root kita ada x1 dan kita ada x2. Okay. Okay, lepas float kita ada operation Kita ada operation. Operation ni kita gunakan bentuk segi empat sama juga. Segi empat tepat juga. Okay, jadi operation ni kita letak saja in square root sama dengan dan x1 sama dengan dan x2 sama dengan. So kita ada 3 operation. Ketiga-tiga operation ni kita boleh letak dalam satu kotak yang sama. Tak ada masalah. And then we have the printf. So printf kita kena gunakan shape parallelogram. So kita add text. Kita start dengan output. Printf. Awak tulis apa habis Saya nak tanya yang selepas start tu kita declare float ni, tulis yang dua float ni je. Yang float A equal to negative 4 dengan float INQRT tu je. Ya. Okay. Semua declaration kita letak dalam ni. Float A, B, C, INSQRT in square root, X1 dan X2. So ada 1, 2, 3, ada 6 variable. So ke-6 ni semua kita kena tulis dalam declaration. Gitu. Okay, so ini adalah declaration, ini adalah arithmetic operation. So kedua-duanya adalah process operation Yang pertama proses kita declare, yang kedua proses kita mengira. Kemudian yang ketiga dia dah jadi output, so kita tulis output printf, the roots are, inilah the roots are. Sampai habis. Tapi sebagai awak dah ada coding dia, awak just copy paste lah, tak perlulah type balik. Cuma kena tambah sikit lah, output, tambah declare, itu je. Lepas tu tambah nak panah, lepas tu dah habis. Okay, stop, habis dah, stop. So ini adalah flowchart untuk task 1A. Okay, flowchart untuk task 1A. So benda yang sama juga awak perlu buat untuk task 1B. Flowchart untuk task 1B.
Okay, so boleh lukis flowchart untuk task 1B juga. Okay, awak boleh gunakan file yang sama ataupun awak boleh gunakan file yang berbeza. Saya rasa tak perlu ajar untuk Word punya nak save file sama je macam mana-mana program. Awak boleh file, lepas tu save as, letak nama yang sesuai. Okay, saya bagi masa sikit dalam 2 minit sebab benda yang sama je dengan task 1A. Awak boleh tukar dia lah dekat sini saja dekat A, B, C. Yang lain semua sama. Sir, boleh atas sikit sebab saya lambat sikit tadi. Baru habis task 1B. Untuk task 1B ke flowchart? Untuk flowchart baru-baru ni, yang 1A punya. Okay. Okay, kalau siapa yang ada Microsoft Visio, awak boleh juga guna Microsoft Visio untuk lukis flowchart. Dia lebih memudahkan lah. Ada ke siapa yang ada Microsoft Visio? Ada. Kalau ada Microsoft Visio, boleh cuba guna Microsoft Visio juga. Sebab Visio ni lagi mudah untuk buat flowchart sebab awak boleh sambungkan anak panah tu dengan kotak dengan lebih mudah. Okey, contohnya saya punya Visio sekarang ni. Saya ada start. Kemudian saya ada data, proses. Okey, so kita boleh tambah Okay, kita boleh terus klik saja. Nak tambah apa ke kanan, segi 4 ke, dia akan tambah. Ini kita boleh nak tambah apa, nak tambah decision, dia akan terus tambah. Dan awak boleh add text, sama juga. Add text, sama je. Visio ni mungkin lebih mudah lah bagi siapa yang ada Microsoft Visio, boleh juga guna Microsoft Visio, cuma file dia adalah sedikit berbeza. Dia akan gunakan file VSX. So bila awak save, okay, VSDX, okay, dia gunakan file drawing. Boleh juga VSDX ni
Siapa yang ada boleh cuba. Yang lain boleh gunakan Microsoft Word lah, sama je. Cuma function untuk ni kalau kita nak lukis flowchart yang lebih kompleks, menggunakan Microsoft Visio ni lebih memudahkan lah. Sebab apa dia memudahkan? Sebab contohnya kalau tiba-tiba awak nak alihkan decision ni, awak tak nak susun, nak letak tepi sikit. Tu anak panah tu akan follow. Ni awak nak letak bawah sikit. So arrow tu dia akan follow. Tak ada masalah. Okey. Sekarang semua dah siap task 1A, task 1B. Okey, untuk task 1B tadi sama je, kita just tukar 2, -9 dan 5. Okey, sekarang ni task 1C yang paling susah sekali. Sebab kita ada imaginary. Okey, kita ada imaginary, jadi kita perlu faham apa yang dimasukkan dengan imaginary number. Okey. Yang mana sebenarnya roots untuk equation x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 ni, dia akan menghasilkan complex number. Complex number ni adalah gabungan real number dengan imaginary number. So, kita ada complex number. Okay, yang mana dia adalah gabungan real, sama ada contohnya 1 tambah 2i. 1 tambah 2i. Jadi jawapan kita akan dapat dalam bentuk ni. Okay, 1 real, 1 imaginary. Imaginary tu dia ada i lah. I tu tadi saya dah beritahu punca -1. Jadi macam ni kita dapat 2 ni. 1 real, 1 imaginary. So daripada equation x sama dengan -b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac AC bahagi 2A. Okey, sebenarnya equation ni kita boleh bahagikan pada 2. Satu bahagian yang real. Bahagian yang real tu adalah bahagian B per 2A. Dan bahagian yang imaginary adalah tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Yang mana B kuasa 2 tolak 4AC ni dia akan dapat dalam kes ni, ataupun dalam equation ni, B kuasa 2 tolak 4AC ni akan dapat lebih kecil daripada kosong. Okay, so kita kena faham sedikit lah math untuk kita buat. So kita akan dapat nilai dia mungkin negatif, mungkin -1 kan. Contohnya -1. Negatif 2 lah, tak ambil -2. So bila kita dapat contohnya -2, so dalam ni nilai dia -2. Macam ni kita nak jadikan dalam bentuk 2i. Ada nombor real dan nombor imaginary. So katakan nombor dia adalah kita akan dapat nilai di sini. Katakan kita dapat punca 2 per 2a ni, kita katakan a dia, nilai dia dalam kes ni a sama dengan 1. So per 2. Ini contoh -2, -2. So kita kena keluarkan dulu -1. So dia akan jadi punca 2 punca -1 per 2. So sekarang kita akan ada -1 ni, punca ni kita akan dapat, kita boleh wakilkan sebagai i. Dan di sini kita dapat punca 2 per 2 ni adalah nombor yang kita nak. Nombor yang kita nak untuk imaginary di sini. Okay. So basically kita akan ada 4 komponen. X1 real, X1 imaginary, X2 real dan X2 imaginary. Yang mana X2 ni kita dapat menggunakan nilai tadi -2. Kita nak dia jadi 2. Maksudnya kita nak ambil nilai positif dia sahaja. Nilai negatif dia kita akan convert kepada I. Yang kita letak di sinilah I. Kita represent di sini I. Okey. Ni soalan ni sedikit mencabar. Okey, boleh cuba. Basically yang awal semua sama, float A sama, kita just letak A, B, C. Cuma kita kena tambah dua lagi variable
iaitu variable untuk imaginary X1 dan X2 imaginary. Kemudian yang X1 dan X2 tadi kita tukar pada X1 real dan X2 real. Okay, then we have the in square root. Okay, in square root ni adalah nilai ni tadi B kuasa 2 tolak 4 AC. Yang mana dalam contoh ni kita dapat negatif lah. Kita dapat negatif. Tapi kita tak nak pakai nilai negatif ni, kita nak ambil nilai positif dia sahaja. Jadi kita kena gunakan satu function, kita namakan sebagai function absolute. Function absolute ni saya ada explain dalam lecture semalam. Function absolute ni adalah untuk kita ambil nilai positif sahaja. Absolute, katakan absolute X. Kita akan ambil nilai positif sahaja. Yes. Kita akan ambil nilai positif sahaja. Contoh, katakan nilai X ni adalah katakan nilai X adalah katakan X sama dengan negatif 2 macam tadi, negatif 2. Sekarang kita nak nilai dia 2 sahaja. Jadi kita gunakan absolute negatif 2. So sama dengan ini akan dapat 2. Ini akan dapat 2 Absolute negatif 2 akan dapat 2. Jadi kalau awak letak absolute untuk 4, akan dapat 4 jugalah. Sebab dia nilai absolute dia adalah nilai positif. So dalam kes ni kita nak gunakan absolute apa? Kita nak gunakan absolute apa yang patut letak dalam ni? Apakah yang negatif di sini? B kuasa 2 tolak 4 AC. So B kuasa 2 tolak 4 AC ni kita wakilkan kepada IN SQRT. So kita boleh letak IN SQRT di sini Okey, so cuba untuk selesaikan task 1C. Okey, saya mungkin bagi masa lebih panjang. Okey, dan selepas awak selesai buat coding untuk task 1C, sama macam task 1B dan 1B, 1A dan 1B, awak kena buat flowchart dia juga So flowchart dia basically awak perlu just copy paste je lah copy paste A, C. Okay, awak boleh letak istilah task 1C. Jadi yang berubah di sini adalah nilai A 1, B jadi negatif 3 dan C adalah 4. Kemudian awak ada X1 real, X1 imaginary, kemudian ada X2 real dan X2 imaginary. Kemudian di bawah ni, okay, jawapan awak tadi yang dalam kotak ni. Okay, dan output dia the roots dan seterusnya. Okay, dan selepas awak selesai, saya nak awak submit flowchart untuk task 1C dan juga coding untuk task 1C dalam kalam. Okay, dalam kalam. Saya dah sediakan submission port. Submission lab 3. Submission lab 3. Bila last Saya set deadline dia 9 November 11:59 malam. Alright.
Okay, pastikan file yang awak nak hantar tu ada maximum size yang awak boleh hantar kat kalam. Tapi basically file C dan file Word tak lebih lah daripada 1 meg, memang kecil je. Cuma mungkin akan datang bila kita ada test yang mana awak perlu hantar file dalam bentuk PDF. Okay, awak ambil gambar guna phone, lepas tu buatkan PDF. Pastikan file tersebut tidak lebih daripada 20 megabyte, 20 MB. Sebab 20 MB adalah limit untuk file, size file. Okay, kita ada lagi beberapa part di bahagian hujung ni. Tapi saya rasa yang ni mudah je, awak boleh cuba sendiri nanti. Tentang flowchart, macam mana nak guna flowchart untuk dua kes yang berbeza, Econ dan juga calculator. Apa yang ni awak boleh tengok sendiri. Saya nak bagi masa awak untuk jawab task 1C dulu. Task 1C. Dan siapa yang ada masalah nak dapatkan jawapan, boleh beritahu. Kita cuba. Boleh bincang juga dalam kalam ni. Okay. Boleh bincang juga, saya bagi masa. Sepatutnya dalam kalam ni kita boleh kena upload flowchart. Yes, kena upload flowchart yang dalam Microsoft Word. Dan juga kena upload file.c. So ada dua file lah kena upload. Satu file flowchart dalam bentuk .docx ataupun .doc, ataupun siapa yang guna Visio .vsdx. Dan juga satu lagi file ccode.c. Kaki dah krem Akil, boleh dah. Memang kabur ke screen kabur. Sabar saya check setting saya. Apakah yang menyebabkan dia kabur? Taklah, okey je. Okay, mungkin kadang-kadang bila connection dia slow, Google Meet ni dia akan automatic rendahkan resolution. Okay, tak apa. Cuba refresh balik. Saya harap okey. Okay, awak nak tengok gambar yang mana satu? Task 1C ke? Saya letak dekat Padlet lah. Kalau awak tak nampak. Ni conteng-conteng dekat task 1C. Jadi sebenarnya dalam semester ni akan banyak menggunakan komputer lah untuk belajar. Jadi siapa yang mungkin ada duit lebih tu mungkin boleh cari satu monitor tambahan lah. Okay, sebab nanti mungkin bila kelas dalam lecture online kelas, satu monitor tu awak nak guna untuk tengok lecture. Satu lagi monitor mungkin awak nak guna untuk tulis nota pada PDF. Answer yang dekat printf the rules are F tambah Fi and Ff tu. Itu X1 real lepas tu XLIMG ke? Yes, X1 IMG. So persen F yang pertama ni untuk S1 real. Persen F yang kedua ni adalah untuk S1 imaginary. Oh, S1 lepas tu jadinya X1 real. Lepas tu XLIMG. X1 IMG. Oh, X1 IMG. Saya maksudnya sekarang ni kita nak ada dua. Yes, kita ada dua roots untuk equation ni. Kita ada dua roots yang mana roots dia adalah complex number. Complex number ni format dia macam ni lah, 1 tambah 2i. 1 ni real, 2i ni imaginary. So dia adalah complex number. Si macam mana nak buat. Macam tadi dah saya explain. Awak kena isi tempat kosong ni je. Okay, kat sini nak isi apa? Kalau tadi dalam task tu kita letak in square root. Kita ada S1 dengan S2.
Tapi untuk task 1C ni kita nak kena tambah apa? In square root tu kena ada. Kemudian kita ada S1 real, S2 real, S1 imaginary dan S2 imaginary. Okay, so soalan ni dia akan menguji sama ada awak boleh convert knowledge awak daripada matematik tu kepada C programming. Okay, kefahaman awak daripada B kuasa 2 tolak 4AC, daripada complex number, imaginary number kepada C programming. Okay, boleh nak discuss pun boleh discuss kat mana, saya tak ada medium untuk awak berdiscuss. Sepatutnya dalam Google Meet ni sebenarnya sepatutnya boleh buat group kecil, tapi saya tak tahu kenapa function tu tak ada dekat Google Meet saya. Mungkin UMP tak ambil package yang full. Tapi sepatutnya boleh lah buat group, tapi tak boleh. Itu sayangnya. Okay, siapa yang ada problem boleh upload gambar dekat dekat Padlet tu juga. Tulis nama, nombor ID dan task 1C baru untuk saya tahulah tu problem yang mana satu. So yang semua dah upload tadi task 1A dan task 1B, okey. Saya tengok task 1C. Nak ambil gambar pakai phone pun boleh juga, screenshot pun boleh. So, kalau ambil gambar tu bagi ni lah, bagi clear baru ambil. 5.0.5 betul. So sekarang ni saya macam semua orang senyap, saya assume semua orang tengah cuba menjawab ataupun semua orang tengah blur nak jawab macam mana. Mana satu? Tengah cuba ke tengah blur? Blur. Tengah run Tengah rest kejap. Okay, saya bagi buka sikit hijab Okay, in square root sama dengan B multiply B minus 4.0 multiply A multiply C. Okay, this will produce the imaginary part. Macam yang saya dah beritahu tadi, B kuasa 2 tolak 4AC, ini adalah imaginary part yang kita ada. So bahagian ni adalah imaginary dan bahagian ni adalah real. Okay. Bahagian yang imaginary ni di sini kita nak convert dia. Okay, dah 9.50, saya buka sikit lagi. Okay, X1 real sama dengan negatif B. Oh sorry, saya tinggal negatif punya. Equation dia X sama dengan negatif B negatif B tambah tolak. So X1 sama dengan negatif B per 2A, bahagian yang real bahagian yang real. Okay, so dah 9.52. Okay, saya bagi masa sampai hari Ahad, tak ada masalah, awak boleh cuba di rumah. Memang awak ada di rumah. Awak boleh cuba sendiri pada masa awak sendiri. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada yang tak faham boleh tanya dekat WhatsApp. Saya cuba jawab. So saya stop recording dulu.